berapa ramai orang berceramah menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat menyebut ummati ummati ummati. Selepas saya cakap ni pun orang akan, kau tuan-tuan ceramah maulud ke ceramah apa, orang akan sebut lagi hadis ni. Ini hadis maudhu'. Dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni bawah pada Quran. Asahul kutubul musannafah ba'dal Quran. Ini sepakat para ulama kata Bukhari bawah pada Quran. Selepas Quran Sahih Bukhari. Rasulullah sebut Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Tuan-tuan boleh buka di dalam kitab Sahih Bukhari di dalam bab wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyebut bahawa Rasulullah wafat di pangkuanku, di atas ribu aku. Dia nak ceritakan bahawa ada golongan-golongan Syiah. Masa tu orang-orang yang fanatik kepada Sayyidina Ali mengeluarkan hadis-hadis palsu. Bukan sekarang ni orang nak keluar hadis palsu, bukan sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ini membaca sebuah hadis yang popular di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak semena-mena ia menuduh hadis ini dicipta oleh Syiah tanpa membawa bukti sedikit pun. Padahal hadis ini datang dari kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Antaranya ialah Durrah An-Nasihin fil Wa'dhi wal Irsyad, karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Al-Syakir Al-Khubawi, seorang ulama bermazhab Hanafi yang hidup dalam kurun ke-13 Hijrah, cetakan ke-6 tahun 1953 Masihi, penerbit Syarikah Maktabah wa Matba'ah Al-Mustafa, Mesir, muka surat 60, yang mana Sayyidina Ali berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsihi haraka syafataihi marratain fa alqaitu sam'i fa sami'tuhu yaqul khafiyah ummati ummati fa qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain min syahri Rabi'il Awal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya menggerakkan kedua bibirnya dua kali. Lalu aku mendekatkan telingaku dan mendengar Nabi mengucapkan, umatku, umatku, secara perlahan. Lalu wafatlah baginda di hari Isnin bulan Rabiul Awal. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama Sunni tanpa sanad, bukan dari kitab Syiah. Rasulullah sebut Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Tuan-tuan boleh buka di dalam kitab Sahih Bukhari di dalam bab wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyebut bahawa Rasulullah wafat di pangkuanku, di atas ribu aku. Ustaz ini mendakwa perkataan terakhir Nabi ialah Rafiqul A'la dengan merujuk kepada Sahih Al-Bukhari, yang mana ia masih boleh dipertikai mengikut cara ilmiah, kerana terdapat sumber yang menyatakan Nabi wafat di rumah baginda sendiri, bukan di rumah Aisyah. Mari kita semak hadis yang dirujuk oleh ustaz ini yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, jilid ketiga, penerbit Al-Maktabah Al-Salafiyah, Kahirah, cetakan pertama tahun 1400 Hijrah, muka surat 182. An Aisyata qalat lamma marida an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-marda allazi mata fihi ja'ala yaqul fi ar-rafiqil a'la. Diriwayatkan oleh Aisyah, apabila Nabi jatuh sakit dalam kesakitan yang membawa kematian, baginda berkata ar-rafiqil a'la. Dan riwayat daripada Aisyah dari kitab yang sama, jilid pertama, muka surat 427, falamma kana yaumi qabadahu Allahu baina sahri wa nahri wa dufina fi baiti. Artinya, maka ketika sampai di hari giliranku, Allah Ta'ala mencabut ruh baginda, sedangkan baginda berada di antara dada dan leherku, dan baginda dimakamkan di rumahku. Meskipun demikian, Ibnu Abbas mendustakan kata-kata Aisyah. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kabir, karangan Ibnu Sa'ad, penerbit Maktabah Al-Khaniji,
Kahirah, cetakan pertama tahun 2001 Masihi. Muka surat 230. Di dalam bab zikru man qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hujri Ali bin Abi Talib, iaitu mengenang orang yang berkata Rasulullah wafat di rumah Ali bin Abi Talib alaihi salam. Sa'altu ibn Abbas ara'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa ra'suhu fi hijri ahadin. Qala tuwfiya wa huwa la mustanadun ila sadri Ali. Perawi berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, pernahkah kamu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan kepalanya di pangkuan seseorang? Beliau berkata, baginda wafat dalam keadaan bersandar di dada Ali. Qultu fa inna Urwata haddathani an Aisyah annaha qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sahri wa nahri. Faqala Ibnu Abbas ata'aqil wallahi la tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la mustanadin ila sadri Ali wa huwa alladhi ghassalahu. Aku berkata, Urwah memberitahuku daripada Aisyah bahawa Aisyah berkata Rasulullah telah wafat di antara dada dan leherku. Ibnu Abbas berkata, adakah anda berakal? Demi Allah, Rasulullah telah wafat sedangkan baginda bersandar di dada Ali, dan Ali lah yang memandikan baginda. Riwayat kewafatan Nabi SAW di rumah Aisyah bertentangan dengan pengakuan Aisyah sendiri. Di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid ke-18, penerbit Darul Hadis, Qahirah, cetakan pertama tahun 1995. Muka surat 122, yang mana sanad-sanad hadis ini dinilai sebagai sahih. An Aisyah qalat, ma alimna aina yudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'na sautal masahi min akhiril laili lailatil arbi'a. Kami tidak mengetahui di manakah Rasulullah dimakamkan sehingga kami mendengar suara sekop pada penghujung malam Rabu. Jikalau Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah dan di bilik Aisyah, mengapakah Aisyah tidak tahu permakaman baginda, sedangkan menurut Ahlus Sunnah baginda dikebumikan di bilik Aisyah, dan Ahlus Sunnah memasyhurkan kisah romantik bahawa betapa eratnya hubungan Aisyah bersama Rasulullah hingga ke akhir hayat baginda. Percanggahan yang lain ialah riwayat daripada Aisyah sendiri dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, jilid kedua, penerbit Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nashr wa Tawzi', Riyadh, cetakan pertama tahun 1997 Masihi, muka surat 148. An Aisyah qalat laqad nazalat ayatul rajm warrada'atul kabir 10 walaqad kana fi sahifatin tahta sariri falamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tashaghalna bimautihi dakhala dajinun fa'akalaha. Ayat rejam dan ayat menyusukan orang dewasa diturunkan 10 kali, dan ia ada dalam lembaran di bawah tempat tidurku. Maka apabila Rasulullah wafat dan kami disibukkan dengan kematian baginda, masuklah seekor kambing dan memakannya. Teks di atas menyatakan bahawa jika Nabi jatuh sakit dan kewafatan baginda terjadi dalam rumah Aisyah, tidak mungkin ada ruang untuk seekor kambing masuk ke dalamnya dan memakan lembaran itu pada hari yang sama ketika rumah dipenuhi dengan manusia yang sibuk menguruskan jenazah. Justru itu, riwayat ini menunjukkan bahawa Nabi tidak wafat di dalam rumah Aisyah. Menurut riwayat yang lain, rumah Rasulullah mempunyai 2 pintu. Ketika kaum muslimin hendak solat jenazah baginda, rombongan manusia masuk dari satu pintu dan keluar melalui pintu yang lain, sedangkan rumah Aisyah hanya mempunyai satu pintu semata-mata dan berasingan dengan rumah Rasulullah. Di dalam kitab Al-Musnad Ahmad bin Hanbal seperti cetakan sebelum ini, jilid ke-15,
penerbit Darul Hadis Qahirah, muka surat 315. Hadis ini dinilai sebagai hadis sahih sanad. Diriwayatkan, qalu kaifa nusalli alaihi, qala dukhulu arsalan arsalan, qala fakanu yadkhuluna min hadzal bab fayusalluna alaihi thumma yakhrujuna minal babil akhar. Apabila Rasulullah wafat, sekumpulan manusia berkata, bagaimana kita solat ke atas jenazah baginda? Sebagai jawapan, mereka berkata, masuklah secara berkumpulan. Mereka pun masuk dari pintu ini dan solat ke atas jenazah baginda, keluar pula melalui pintu yang lain. Sedangkan rumah Aisyah pula mempunyai satu pintu. Di dalam kitab Sahihul Adabil Mufrad lil Bukhari, karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, penerbit Maktabah Ad-Dalil, cetakan keempat tahun 1997, muka surat 290. Fasa'altuhu an baiti Aisyah faqala kana babuhu min wajhati Syam faqultu misra'an kan aw misra'ain qala kana baban wahidan. Aku bertanya kepadanya tentang rumah Aisyah dan dia berkata pintunya dari arah Syam. Maka aku bertanya, adakah itu satu daun pintu atau dua daun pintu? Dia berkata hanya satu daun pintu. Justru itu Rasulullah wafat bukan di rumah Aisyah, kerana rumah Aisyah hanya ada satu daun pintu semata-mata. Berasaskan riwayat tersebut, dapatlah difahami bahawa pintu rumah Aisyah menghadap ke arah Syam, iaitu di bahagian utara. Sedangkan rumah Aisyah dikatakan berada di bahagian timur yang menempati makam Rasulullah. Oleh kerana pintunya menghadap ke arah utara, maka jelaslah kedudukan sebenar rumah Aisyah di bahagian ini. Setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjual rumahnya kepada Muawiyah. Justru itu, rumah yang menempatkan makam Rasulullah bukanlah rumah Aisyah, kerana ia tidak mungkin dijual beli. Di dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, seperti cetakan sebelum ini, jilid ke-10, muka surat 157, bab zikru manazili azwajin Nabi, iaitu memperingati rumah-rumah para isteri Nabi SAW. Diriwayatkan, washtara min Aisyata manzilaha yaquluna bimi'atin wa samanina alfa dirham wa yuqalu bimi'atai alfi dirham wa syurita laha suknaha hayataha. Muawiyah membeli rumah Aisyah dengan harga 180,000 dirham dan ada yang menyatakan 200,000 dirham dengan syarat Aisyah tinggal di sana sepanjang hayatnya. Kesimpulannya, riwayat popular bahawa Rasulullah wafat di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah adalah tidak benar kerana banyak percenggahan sekaligus menolak dakwaan bahawa perkataan baginda yang terakhir adalah Rafiqil A'la.